Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka anta arhamur rahimin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini dapat sekali lagi kita berjumpa selepas 2 minggu lamanya lah. Saya ingat first time hari tu. Kali pertama itu kita jumpa 2 minggu lepas kot rasanya. Minggu lepas Raya Haji kan. Minggu Jumaat keempat. Ini kali kedua lah kita berjumpa untuk masa PKP ni. Kejap anak-anak mana di home screen display. Nanti jangan. Alamak. Aduh, dah tersalah. Okey, baik. Di mana last hari itu kita telah menghabisi itulah tajuk yang pertama daripada kitab Taharah. Itulah Babul Miyah, the chapter of water. Mana kita bincang dalam beberapa siri kuliah berkenaan dengan air lah ya. Dan hari itu kita telah menghabisi itulah Babul Asar, itulah bab air ataupun lebihan air yang diminum oleh haiwan atau seumpamanya, apakah hukum air berkenaan ya. Cuma ada lagi lah beberapa perkara furu' lah, kita kata furu', tapi ia tetap dibahaskan dalam buku-buku fiqh berkaitan dengan air yang saya tak masukkan dalam nota ini. Antaranya yang dibahaskan juga oleh para ulama' tapi saya tak masuk dalam nota lah. Tapi kalau tuan-tuan baca adalah itulah perbahasan tentang air Zam-Zam. Saya tak pernah sentuh hari itu kan. Apakah hukum bersuci menggunakan air Zam-Zam? Dan bila kita lihat dalam buku-buku fiqh, saya kira sebahagian besar ulama' memang walaupun ia perkara yang furu', tapi dek kerana Rasulullah SAW ada berwuduk lah daripada air Zam-Zam. Jadi mereka berbincang apakah hukum bersuci dengan air Zam-Zam. Bukan sekadar berwuduk, sebab yang dinaskan oleh Nabi SAW antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Ali bin Abi Talib, di mana kata beliau, da'an Nabi SAW bisajlin mimma Zam-Zam fashariba minhu wa tawadda. Itu hadis yang banyak dinukilkan dalam buku-buku fiqh, dan saya kira hadis yang terutamalah dalam hak ehwal air Zam-Zam ni macam mana keadaannya. Di mana kata Ali, Rasulullah SAW minta air Zam-Zam sebekas, kemudian apa Nabi buat? Air itu Nabi minum sebahagian daripadanya dan Nabi berwuduk sebahagian yang lain. Mana Nabi minum, lepas tu Nabi wuduk daripada air Zam-Zam. Jadi ulama sepakat bahawa berwuduk minum of course boleh lah. Malah kalau kita lihat kebiasaannya dalam Kitabul Hajj, dalam The Book of Pilgrim, memang ada satu bab Fadail Ma Zam-Zam, kelebihan air Zam-Zam. Pasal air Zam-Zam ni berbanding dengan air-air yang lain yang tidak dinaskan akan kelebihannya berbeza dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni pasal kita pun tahu ya, air yang disebut sebagai Ma'un Syarif, air yang mulia lah. Tapi bukan macam holy water yang kita duk faham tu. Tapi air yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW.
Sehingga sebagian ulama termasuk Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam buku Zadul Ma'ad memanggil air Zam-Zam ini sebagai Sayyidul Miyah, penghulu segala air. Pasal adalah beberapa nas yang Nabi sebut akan kelebihan airnya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu antaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, air Zam-Zam adalah untuk apa yang diminumnya. Mana kita minum untuk apa air itu, maka Allah Taala berikan kepada kita. Kalau minum nak sihat, sihatlah insya-Allah. Kan? Kalau minum nak apa-apalah. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam ini untuk apa yang diminum. Mana kita minum untuk apa? Boleh doa lah sambil kita minum tu, kita niat untuk apa? Boleh. Walaupun hadis itu dipertikaikan dari sudut kesahihannya, di mana sebahagian ulama hadis kata hadis itu tidak sahih, tapi sebahagian yang lain menghasankannya. Antaranya Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah taala, anak murid kepada Al-Imam Ibnu Hajar dalam Al-Maqasid Al-Hasanah, dia kata hazal hadis salih lil ihtijaj. Jika dicampur hazal hadis bi majma' turuqihi yasluh lil ihtijaj bihi. Hadis ini jika dihimpun-himpunkan jalan-jalan periwayatannya, maka boleh dijadikan hujah, mana hadis hasanah. Nampak? Di samping hadis-hadis yang lain, hatta dalam Sahih Muslim dengan jelas Nabi sebut innaha mubarakatun. Air ini adalah air yang diberkati. Innaha ta'amu tu'min. Air ini mengenyangkan. Dan dalam hadis Abi Dawud dan beberapa yang lain, Nabi kata ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air ini juga boleh menyembuhkan yang sakit. Jadi kalau tuan-tuan sakit, minum air Zam-Zam, ada dalilnya dalam agama. Ada lah kan. Nampak? Ada dalil yang jelas lah, di mana Nabi menyatakan bahawa air ini boleh menyembuhkan penyakit. Nampak? Tapi kalau air yang dibaca ayat Quran, tak ada hadis sebenarnya. Melainkan jalan qiyas semata-mata. Tidak ada hadis Nabi atau para sahabat radhiyallahu taala anhum membaca ayat Quran pada air. Tak ada sama sekali. Melainkan hanya jika diharuskan oleh sebahagian para ulama, hanya di atas qiyas. Sahabat Nabi membaca Al-Fatihah ke atas orang yang sakit. That's it. Dan di samping kepahaman umum ayat-ayat Quran yang menyebut bahawa Quran ini syifa, itu saja. Tapi tidak sorih, mana tak jelas lah. Berbanding dengan air Zam-Zam, Nabi sebut jelas menyembuhkan penyakit kan. Ada juga ayat Quran, antaranya dalam Sahih Muslim, Nabi kata alaikum bisyifa'ain, Al-Quran wal asal. Adalah kamu berubat dengan dua perkara, itulah Quran dan madu. Adalah kan, tapi masih berbanding air Zam-Zam yang direct Nabi SAW secara sahih dan sharih menyatakan bahawa ia boleh mengubati penyakit. Jadi untuk minum dan berwuduk tidak ada masalah dan tidak dimakruhkan oleh para ulama, kerana ada nas Nabi melakukan sedemikian, merujuk kepada hadis Ali yang saya baca tadi. Adapun untuk mandi, terutama mandi wajib, bahkan untuk beristinja, saya kira ulama berbeza pendapat dalam hal itu. Sebahagian memakruhkan dan sebahagian yang lagi mengharuskan. Dan kita lihat dalam konteks kontemporari, Syekh Ibn Baz bin Baz umpamanya, dia mengharuskan dan dia tidak memakruhkan sama sekali, kerana tidak ada nas yang melarang. Tak ada nas langsung yang melarang. Ada nas Nabi wuduk. Jadi apa beza wuduk dengan yang lain? Jadi dikata harus. Tapi saya kira majoriti para ulama, termasuk yang difatwakan oleh sebahagian negara, termasuk dalam fatwa Qatar yang saya semak, merujuk kepada pandangan majoriti para ulama untuk berwuduk tidak ada masalah. Adapun untuk mandi wajib, bahkan untuk beristinja, dimakruhkan, melainkan jika tidak ada air yang lain. Bukan kerana dia holy water yang disembah atau seumpamanya, tidak. Tapi dia kerana air itu kalau boleh untuk minum sahaja dan berwuduk. Adapun untuk mandi atau beristinja yang melibatkan najis, maka dia memakruhkan. Kerana jika ada air yang lain, kita gunalah air yang lain. Pasal air Zam-Zam pun kalau mari ke Malaysia bukan 10-20 ringgit. Ya tak? Berapa puluh je? Ke tak jual dah sekarang? Tak jual air Zam-Zam dah. Botol yang tu, botol yang ini yang kecil berapa? 150 ml lah. Tengok berapa ringgit dekat kedai
RM8, RM12 tu, RM14 macam tu lah. Saya pun masa lama tak beli, tak tahu. Tapi mahal lah, mahal. Nampak? Tapi bukan isu mahal itu, tapi air yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada hadis yang diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq daripada Abbas, bapa saudara Nabi sendiri, yang pernah menaskan dia larang orang mandi daripada air Zam-Zam. Qala Abbas wa huwa qa'im 'inda ma'i Zamzam wa huwa yarfa' siyabahu faqala Allahumma inni la uhilluha li mughtasilin walakin li syaribin wa mutawaddi'in billun wa hillun wa billun. Ini hadis yang digunakan pakai oleh sebagian ulama dan majoriti mereka yang menyatakan bahawa makruhlah untuk mandi. Jika makruh mandi, lebih-lebih lagi untuk beristinja, kerana Abbas melarang, di mana katanya demi Allahumma, wahai Tuhan, dia kata, aku tidak menghalalkannya untuk mandi, tapi hanya untuk orang yang minum dan orang yang berwuduk sahaja. Jadi dia kata macam tu. Sebab itu majoriti para ulama memakruhkan, termasuk yang difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa, menyatakan bahawa makruh di atas hadis berkenaan. Tapi ada khilaf lah, ada kata makruh, ada kata harus. Tapi sebaik-baiknya kita tidak beristinja atau mandi dengan air itu, tapi bolehlah berwuduk. Tapi tidak, ulama sepakat tidak haram sama sekali. Isunya hanya makruh atau tidak. Hatta kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu', apa-apa yang kita lakukan dengan air berkenaan mujzi'un, mana okey. Pasal dia bukan air orang kata yang memang air mulia lah, ma'un syarif, tapi bukan air yang kita kata sampai tak boleh nak buat, tidak sah atau seumpamanya. Baik. Satu lagi yang saya tak sebut juga, dan dia melibatkan hal yang furu', tapi saya kira isu besar dalam fiqh, di mana jika kita syak air itu suci atau tidak, maka dalam hal yang berkenaan kembali kepada kaedah asal, air yang disyaki suci ataupun tidak dianggap sebagai suci, kerana asal-asal sesuatu itu adalah suci, melainkan jika jelas ia tidak menyucikan. Nampak? Al-aslu fil asya' at-taharah ma lam tasbut an-najasah. Kata para ulama, termasuk dalam konteks contemporary yang ditulis oleh Syekh Siddiq Khan dalam bukunya Raudhah Nadiyah, dikomentar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan itu juga adalah kaedah yang terbesarlah dalam fiqh ni. Itulah asal-asal sesuatu itu adalah suci, melainkan jika jelas kenajisannya. Dan saya pernah share dengan tuan-tuan hadis Nabi SAW, bukan hadis Nabi lah, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, di mana anjing duk masuk keluar dalam masjid Nabi, Nabi tak pernah menjirusnya. Kan? Sementara para sahabat Nabi SAW, bila dia berburu, dia guna anjing, Nabi tak pernah suruh membasuhnya. Sebab tu setakat anjing gigit selipar, tak payahlah basuh selipar tu. Member tanya, kalau anjing gigit selipar nak basuh ke selipar tu, Ustaz? Lagi bagus basuh. Pasal kita masak Syafi'i kan, tak boleh keluar masak Syafi'i, keluar nanti kan. Kan? Rajin basuh. Tapi kalau tak basuh pun, saya ingat tidak ada masalah sama sekali. Pasal anjing duk gigit haiwan yang kita buru, sah-sah lah kena air liur dia, tapi Nabi tak pernah suruh basuh. Sebab itu di sisi sebagian para ulama, dia kata anjing air liur dia tu bukan najis. Nabi suruh basuh bekas-bekas makanan tu, bukan wajib pun, tapi hanya dari sudut ta'abudi atau pengibadatan sahaja, tapi dia tidak melibatkan najis air liur anjing sama sekali. Nampak? Kalau dia jilat bekas-bekas makanan, kena basuh, pasal Nabi suruh in spesifik. Adapun dalam hal-hal yang lain yang tidak disuruh, maka kita tidak perlu bertakalluf untuk membasuhnya. Setakat gigit selipar tak payahlah basuh, kan? Contoh macam itulah. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, dan saya pernah huraikan perkara berkenaan. Asal-asal perkara itu suci, melainkan jika terbukti ia tidak suci, baru je. Dan najis ni pun kita tak perlu mencari-cari untuk membuktikan najisnya. Kalau ada basuh, kalau tak ada tak perlu basuh. Kalau ada basuh. Nampak? Dan saya pernah kongsikan juga dulu, Nabi bila semayang dia buka selipar dia, kan?
Bila sahabat Nabi tengok Nabi buka selipar, Nabi letak di sebelah kirinya, sahabat pun buka juga selipar. Umpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Sa'id. Bila habis semayang, Nabi tanya, pasal apa kau buka selipar kau orang semua ni? Kan? Pasal Nabi ni pun manusia, dia semayang, dia tahu hak ehwal yang berlaku masa semayang. Sebab itu respon dalam hak ehwal solat ni sebahagian daripada kekhusyukan. Dia ingat bila semayang, kalau tak tahu apa yang berlaku, khusyuk lah tu. Tak. Kan? Respon dalam hak ehwal semayang, dalam hal yang perlu kita respon, is part of khusyuk. Itulah khusyuk. Khusyuk ni bukan makna kita semayang duduk di dunia lain, tak tahu apa yang berlaku, kan? Apa burung kat atas kepala pun tak tahu. Khusyuk apa itu? Bukan khusyuk. Khusyuk cara Nabi, tahu apa yang berlaku dan respon dalam hal ehwal yang perlu respon. Kan? Nabi semayang, dia buka selipar. Sahabat nampak Nabi buka selipar, dia pun buka selipar. Habis semayang, Nabi tanya, pasal apa korang buka selipar? Kami tengok kamu buka, kami pun buka lah, kata sahabat Nabi. Nabi kata, masa aku semayang tadi, ada Jibril ada datang dan diberitahu aku ada najis di kakiku, di seliparku. Salat Nabi bi ashabihi thumma khala'a na'laihi wa wada'ahu an yasarihi falamma ra'al qaum alqaw ni'alahum falamma sallau qala Nabi SAW, ma hamalakum ala ilqa'ikum ni'alakum, faqalu ra'aynaka sana'ta zalik fasana'na misla ma sana'ta, faqala Nabi atani Jibril fa akhbarani bi anna fihi maqazaran. Tadi Jibril datang, dia beritahu aku ada najis. Kalau ada najis, memang betul-betul ada najis, maka kita berlepas diri daripadanya. Tapi kalau tidak ada atau kita tidak tahu, maka tidak ada masalah sama sekali. Jadi kalau kita syok air ni suci ke tidak suci, air itu dianggap sebagai suci. Walaupun adalah khilaf sikit sebanyak di kalangan para ulama tu. Ada sebagian ulama kata kalau air syok suci atau tidak suci, maka kita bertayamum sahaja dan solat. Tapi saya kira majoriti para ulama kata mesti kekal di atas hukumnya yang asal, itulah suci, as long as dia tidak dibuktikan kenajisannya. Sementara kalau dia dimasuki najis-najis yang sedikit, yang tidak ada apa-apa masalah sama sekali, especially kalau dia tidak merubah warna, bau dan rasanya, of course lah air itu suci. Lepas tu boleh minum ustaz, minum soal lain. Kalau nak ikut air kolah pun kita tak boleh minum, air yang terdedah dan seumpamanya. Air hujan pun tak boleh buat minum. Orang buat research, air hujan ada banyak bakteria, tuan-tuan. Pasal hari ni udara memang tercemar. Air sebelum sampai kepada kita, dia terdedah kepada mikroorganisma dan seumpamanya, maka nak minum soal yang lain. Tapi mengambil keberkatan hujan itu masih dibolehkan. Seumpama dilakukan oleh para sahabat Nabi, termasuk Rasulullah sendiri, bila air hujan turun, dia mengenakan pada bajunya dan perkakasan rumahnya. Nampak? Sebab itu pernah orang tulis dalam Facebook, dia kata mandi hujan itu sunnah. Saya pun minta dalil, saya kata saya nak dalil lah mandi hujan sunnah. Dia pun buat mari hadis Nabi, yang mana Nabi mengenakan hujan pada bajunya, dan Asad Ibnu Abbas dan dia keluarkan tilam dia, kain selimut dia semua bagi kena hujan, mengambil keberkatan hujan itu. Bahkan Nabi SAW menyebut, antaranya Nasai Bukhari ataupun Muslim, Nabi kata innahu hadisu ahdin bi rabbih. Dia ni baru turun daripada sisi Tuhannya. Berkatlah air berkat kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an ma'an mubarakah, kami turunkan daripada langit air yang diberkati. Jadi ambil berkat tu boleh lah, tapi tidak bermakna kita boleh minum. Sama juga dalam konteks suci menyucikan yang kita bincang dalam fiqh, bukan masalah nak minum. Minum masalah lain. Ini masalah untuk kita buat wudu, mandi wajib dan beristinja. Baik, itulah yang saya kira. Dan juga isu yang dibahaskan juga ialah air-air yang digunakan dalam konteks contemporary, seperti air yang digunakan di mesin basuh, mesin basuh terbuka dan seumpamanya, maka tidak ada masalah sama sekali. Malah yang difatwakan oleh sebagian negara termasuk Saudi, Qatar dan seumpamanya, air-air yang kotor jika diproses dengan teknik-teknik yang baru, jika dia kembali kepada warna, bau dan rasanya yang asal, kalau dia tidak ada lagi warna, bau dan rasa,
maka dia kembali kepada suci. Air satu kolam tu memang air najis. Tiba-tiba dia diproses secara teknikal, chemical atau apa-apa sahaja, sistem yang baru lah. Kan? Tiba-tiba air tu jadi elok balik. Tak kisahlah air kumbahan atau seumpamanya. Maka dia telah dianggap suci. Nampak? Kerana dia telah kembali kepada sifatnya yang asal. Tak kisah macam mana teknik sekalipun. Nampak? Dah teknik moden ada kan? Gunalah. Sama ada dia guna mesin ke, sama ada dia guna chemical. Tuang chemical, air tu jadi putih bersih. Cium-cium tak bau. Suci lalu. Kan? Nampak? Kerana dalam bab najis ni pun ada satu kaedah yang lain yang kita akan bincang bila kita masuk bab najis tadi. Baik. Ada nak tanya apa-apa bab air? Before kita pergi kepada bab bekas-bekas makanan. Ni bab simple je ni, yang bekas makanan ni sekejap juga. Ada nak tanya apa-apa? Bismillah. Mandi hujan tak ada. Mandi hujan tak sunnah. Yang sunnah ni ialah kita mengenakan sebahagian daripada badan kita pada air hujan. Itu ada di sunnah kalau daripada ulama lah. Pasal dia air yang diberkati. Tapi bukan mandi hujan. So bila saya tegur yang tu, dia mengaku, dia kata betul lah. Pasal tajuk dia tu je, sunnah mandi hujan. Huraian dia tu betul, tajuk dia tu tak betul. Jadi tak boleh lah nanti orang ingat persepsi mandi hujan tu sunnah. Mandi hujan tak sunnah kan? Tapi mengenakan air hujan pada pakaian kita, sebahagian daripada badan kita, di atas keberkatan air diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesunahannya. Nampak? Tapi bukan mandi hujan. Tapi nak mandi hujan tak salah. Jangan kata dapat pahala lah mandi hujan, itu saja kan. Baik. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Malam ni kita masuk bab yang kedua yang biasa ada dalam buku-buku fiqh. Itulah bab bekas-bekas makanan. Yang disebut sebagai babul aniyah ataupun babul awani. Kebiasaannya dia berada bab kedua selepas daripada babul miyah. Lepas daripada bab air, dia duduk bab yang kedua. Kebiasaannya lah dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana mazhab. Hatta dalam buku-buku fiqh sunnah, fiqh sunnah ni pun kebiasaannya dia berada bab yang terawal. Pasal apa? Pasal bekas-bekas makanan ni dia satu alat yang diguna pakai pada zaman dulu secara rutin. Sementara bahan yang digunakan itu melibatkan haiwan ataupun part of haiwan. Antaranya ialah kulit binatang itu. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam buku-buku fiqhnya termasuk Al-Wasit, Al-Basit yang diringkaskan, Al-Wajiz, hatta Al-Khulasah. Dalam hayat saya tak pasti. Dia menyatakan bahawa bekas-bekas makanan yang digunakan pakai orang terdahulu ni ada 3. Dulu lah ni macam-macam kan, plastik apa gitu gini lah ni. Dulu tak ada plastik. Tapi dia ada 3. Pertama kulit. Kulit ni kulit haiwan lah kan. Termasuk haiwan-haiwan yang tidak halal dimakan, bahkan haiwan-haiwan yang bangkai, mereka guna. Yang kedua, tulang. Kulit ni disebut sebagai juludul hayawanat. Yang kedua tulang. Tulang pun sama juga, dijadikan bekas-bekas makanan dan lain-lain peralatan. Sikat daripada tulang. Hatta kata Az-Zuhri dalam Sahih Bukhari, orang dulu buat sikat daripada tulang gajah, tanduk gajah. Nampak? Ada gunalah tulang tu. Nampak? Jadi tulang ni macam kulit lah. Bila dia bangkai, dia tak boleh digunakan. Jadi nak bahas yang itu. Nampak? Jadi mau tidak mahu, dia mesti dibincangkan sama ada dia boleh digunakan ataupun tidak. Kalau dia digunakan daripada haiwan yang disembelih, of course lah tidak ada masalah. Tapi kalau haiwan-haiwan yang tidak disembelih, bahkan yang tidak halal dimakan, termasuk yang bangkai walaupun dia halal dimakan. Kambing mati umpamanya, nak ambil kulit dia macam mana? Sementara kalau haiwan tu tidak halal dimakan, gajah umpamanya, boleh makan gajah. Mazhab Maliki gajah boleh makan, buaya boleh makan. Tuan-tuan pergi Afrika, masuk restoran dia serve buaya. Nak try tak?
Try lah sekali. Kan? Dah pergi negara lain kena ikut mazhab dia lah. Dia mari tempat kita, dia ikut mazhab kita, ya tak? Tu dulu ada seorang dia pergi New Zealand ke mana, dia makan siput babi. Balik dia cerita kat orang, habis orang kecam kat dia. Artis lah ada seorang tu kan. Artis terkenal. Tak payahlah cerita. Kalau tuan-tuan pergi Afrika, makan buaya, balik jangan cerita. Kalau makan lah, kukuk nak ikut mazhab sana kan, mana saya tahu. Tapi saya tak suruh makan. Yang salah faham juga, ustaz suruh makan buaya. Tak ada. Pasal haiwan ni ada yang disepakati pengharamannya, ada yang tidak disepakati pengharamannya. Walaupun di sisi majoriti ia tidak boleh dimakan, tapi masih ada yang membenarkan. Kerana haiwan makan ni dalam setengah-setengah keadaan dia longgar juga, dia tak adalah ketat mana. Nampak? Sebab tu dulu ada seorang ustaz pendakwah ni, dia mengajar di satu surau Jumaat. Dia kata lah ni macam-macam. Yang dulu kita tak pernah dengar, lah ni kita dah dengar. Dulu kita tak pernah dengar, dia kata makan daging buaya. Sekarang ada yang kata boleh pula. Dah hang tak belajar, that's why hang kata macam tu. Kan? Padahal benda tak pelik mana pun, jadi isu pula. Ni Wahabi lah ni, kata. Wahabi juga yang salah. Tak ada kena-mengena pun. Kan? Fiqh tak belajar betul-betul. Kan? Baik. Tulang ya. Jadi tulang pun satu isu juga. Sama ada boleh atau tidak boleh. Dan yang ketiga ialah barang-barang berharga yang disebut sebagai al-ahjarus saminah. Barang-barang berharga termasuk emas dan perak lah. Bila kita sebut barang-barang berharga ataupun batu-batu berharga, dia merujuk kepada emas dan perak. Al-ahjar as-saminah. Dia panggil batu berharga. Emas tu macam batu kot, tapi batu ada nilai lah. Baik. Pertama, haram menggunakan bekas emas dan perak. Ini disepakati oleh para ulama. Bekas-bekas makanan yang dibuat daripada emas dan perak adalah haram kita menggunakannya secara sepakat dan ijma', tidak ada khilaf sama sekali. Yang mereka perselisihkan ialah memilikinya, adakah haram ataupun tidak, di mana majoriti ulama mengharamkan pemilikan sama sahaja dengan penggunaan. Bila Nabi larang guna, memiliki pun tidak boleh. Itu kata majoriti, termasuk ulama-ulama yang tradisional lah, ulama dulu lah, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama-ulama yang contemporary, dia semak balik, dan seumpamanya termasuk Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailil Awtar menyatakan bahawa pendapat yang menyatakan bahawa memiliki pun tidak boleh, sebenarnya tidak bersandarkan kepada hujah yang kuat. Kerana dilarang ialah menggunakannya. Nampak? Dan Nabi SAW tidak akan menspesifik sesuatu perkara, melainkan yang dilarang hanya yang spesifik itu saja. Jadi memilikinya tidak salah, walaupun tak perlu sebenarnya, tapi yang dilarang ialah menggunakannya. Dan ulama tak sepakatlah larangan itu berasaskan kepada apa. Sebagian kata berasaskan kepada ta'abudi, memang dia dilarang. Emas dan perak ni boleh digunakan dalam setengah-setengah keadaan, especially kepada wanita, tapi lelaki dilarang. Adapun menggunakan untuk bekas-bekas makanan dilarang kedua-duanya. Lelaki tak boleh, wanita pun tidak boleh, di atas dasar ta'abudi. Ia larangan mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ulama kata larangan tu, ilah dia, alasan dia ialah kerana untuk mengelakkan kita daripada berlebih-lebihan. An-nahyu 'anil israf wat tarafu, mana berlebih-lebihan. Tak perlulah nak guna bekas-bekas utensil ataupun bekas-bekas makanan. Bila sebut bekas-bekas makanan, tuan-tuan, dia melibatkan semua utensil yang ada. Pinggan, mangkuk, cawan, garpu, sudu yang melibatkan makan dan minum. Bukan pinggan saja, bukan cawan saja. Kalau kita guna buat makan tu tak boleh berlaku, ya. Nampak? Dan dia tidak melibat yang lain-lain. Tuan-tuan kaya sangat nak beli jam dinding daripada emas, dia tak tertakluk kepada larangan itu. Ataupun tuan-tuan nak beli apa-apa yang dalam rumah emas-emas, mana tahu kan, kau kaya sangat kan. Dia tak tertakluk pada larangan itu, walaupun dimakruhkanlah oleh para ulama, pasal akan menyebabkan macam-macam lah. Kita nak tunjuk ke orang kita kaya buat apa kan. Sampai tahap macam tu. Tapi adalah golongan bangsawan-bangsawan ni,
Yang kaya kadang-kadang setengah-setengah benda tu dia nak tunjuk kat orang kaya, dia buatlah daripada emas, ataupun sekurang-kurang dia saluk daripada emas. Itu semua tidak melibatkan pengharaman yang qat'i. Adapun bekas makanan memang tidak boleh. Kenapa? Kerana ia merujuk kepada larangan yang sahih lagi soreh. Biasanya kalau sahih soreh, dia tak libatkan khilaf dan dia ijma' biasanya. Apa makna sahih? Makna autentik lah, mana memang sahih. Apa makna soreh? Soreh ni makna jelas. Tapi kalau kadang-kadang sahih tapi tak soreh, ada khilaf lalu. Sahih, nas tu sahih larang tu, tapi dia tak soreh, mana tak jelas, macam-macam tafsiran ada. Itu boleh jadi ada khilaf sikit sebanyak. Ataupun soreh, soreh jelas, tapi ada masalah dari sudut sanak tak sahih dah seumpamanya, jadi ada timbul sikit sebanyak perselisihan. Tapi kalau sahih soreh, kebiasaannya ulama semua akan merumuskan kepada satu hukum di mana mereka akan sepakat, dan biasanya dia akan diijma'kan, dan dia tidak banyak sebenarnya. Samalah konteks ini, mana-mana mazhab, mana-mana aliran, mana-mana ulama dulu dan kemudian mesti mengharamkan penggunaan emas dan perak. Pemilikan tu khilaf, tapi menggunakan dilarang. Dek kerana ada hadis Nabi yang jelas. Antaranya dalam Sahih Bukhari daripada Huzaifah bin Al-Yaman, di mana Nabi larang dengan jelas, la tashrabu fi aniyati zahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafihima fa innaha lakum fil akhirah wa lahum fid dunya, atau fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nabi kata jangan kamu minum dalam cawan emas, dalam bekas perak. Jangan kamu minum dalam bekas perak. Dan juga dalam jadi jangan kamu la tashrabu fi aniyati zahab wal fiddah, jangan kamu minum dalam bekas emas dan perak, dan jangan juga kamu makan dalam pinggan kedua-duanya. Nampak? Kerana emas dan perak ni bagi mereka, yakni orang-orang kufar di dunia, adapun bagi kamu di akhirat. Pasal di akhirat tu kita akan makan dan minum daripada bekas-bekas makanan emas dan perak. Kaya kita esok-esok kalau masuk syurga lah, insya-Allah. Tapi makan dunia tak boleh. Nabi larang. Ada lagi hadis Ummu Salamah, Nabi kata allazi yashrabu fi aniyati dhahab, setengah riwayat wal fiddah fa innaha yujajjir fi batnihi nar jahannam. Siapa-siapa yang minum dalam bekas emas dan perak, sebenarnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Jadi tak boleh jadi dilarang lah. Hatta dalam standard mazhab Syafi'i, termasuk yang dimatankan, antaranya dalam matan Abi Syuja'. Dalam mazhab Syafi'i ini matan antara hak paling tersohor sekali ialah matan Abi Syuja'. Bahkan berkembangnya fiqh mazhab Syafi'i yang furu' terutamanya daripada matan berkenaan. Dipanggil matan Ghayah wa Taqrib, yang disusun oleh Al-Imam Abi Syuja'. Dia menyatakan jangan jelas wa yahrum isti'mal awani zahab wal fiddah wa yajuzu isti'mali ghairiha minal awani, dan haram menggunakan bekas-bekas makanan, bekas-bekas makanan daripada emas dan perak, dan harus menggunakan selain daripadanya. Mungkin kita ni tak terlibat sangatlah, tapi inilah konteks dulu. Memang orang bangsawan dan seumpamanya suka menggunakan bekas emas dan perak. Menggunakan. Adapun memiliki, segelintir ulama tidak mengharamkan. Kerana dalam Sahih Bukhari memang ada hadis yang Ummu Salamah menyimpan rambut Nabi dalam bekas perak. Walaupun setengah-setengah cetakan tambahan itu tidak ada, tapi ada setengah-setengah cetakan, dan ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahannya Fathul Bari. Ada sebahagian nuskhah katanya ada tambahan min fiddah. Ummu Salamah, daripada hadis Abdullah bin Mauhib, Ummu Salamah dia simpan rambut Nabi dalam bekas. Banyak-banyak cetakan Sahih Bukhari tulis bekas saja, tapi ada sebahagian cetakan lama, kata Ibnu Hajar, ada tambahan min fiddah, daripada perak. Nampak? Sebab tuan-tuan kena faham, buku-buku tradisi ulama ni kadang-kadang dia ada beza sikit sebanyak daripada satu nuskhah, satu cetakan kepada cetakan yang lain. Tak timbul isu orang buat amendment ataupun buat modifikasi pada buku, tak timbul. Tapi dek kerana buku ni ialah makan ribu tahun kan, ratus-ratus tahun. Daripada Sahih Bukhari nak sampai Ibnu Hajar dah dekat 1000 tahun. Dalam masa 1000 tahun tu ada sikit sebanyak perbezaan. Sementara yang menyebarkan buku-buku para ulama ni anak-anak murid dia.
Yang kadang-kadang dia ambil secara talaki daripada gurunya, dan guru dia bila talaki satu buku pada anak murid dia, kadang-kadang dia buat tambahan dan seumpama. Jadi ada sikit sebanyak perbezaan. As long as tambahan itu sahih, maka dia diterima pakai. Melainkan kalau dia ada tambahan tapi tidak sahih, baru dia anggap sebagai syaz dan dia tidak diterima sama sekali. Kalau tambahan tu okey, tak ada masalah. Boleh diterima lah. Nampak? Boleh follow. Termenurnya nampak, tengok saya ke tengok ke belakang ni? Bismillah. Jadi ada tambahan. Di mana kata Abdullah bin Mauhib, satu hari aku dihantar oleh keluargaku kepada Ummu Salamah. Pasal apa? Pasal dia tidak sihat. Dan menjadi kebiasaan katanya Ummu Salamah, bila ada orang tak sihat, ditimpa sesuatu atau ain, maka dia akan jumpa Ummu Salamah, dan Ummu Salamah dia akan bawa satu bekas berisi air. Ummu Salamah akan melenyek-lenyekkan air itu dengan rambut Nabi, kemudian dia bagi minum. Ni kira macam tawassul ni kot. Boleh jadilah. Tapi bukan tawassul yang orang hari ni duk faham tu. Kan? Semua nak tawassul. Kalau dia real rambut Nabi, boleh dilakukan sedemikian. Nampak? Tapi dia tak sebut pula rambut tu lama-lama jadi panjang ke apa, tak ada lah. Dia sebut waktu je. Kan? Ada rambut Nabi dia simpan panjang berjela, katanya dia memanjang setiap tahun. Tak ya, tak tidak, kan? Tapi ada dilakukan sedemikian, maka tidak ada masalah sama sekali. Jadi nak cerita ada disebut sedemikian. Kana tumsikuhu fil juljul, rambut tu diletakkan dalam suatu bekas, ada tambahan min fiddah, daripada perak. Sebab itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, tuan-tuan baca hatta buku-buku fatwa Dr. Zulkifli pun dia banyak merujuk Nailil Awtar yang dikarang oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan saya tak nafi pentasuk mazhab, memang dia tak suka dengan buku itu. Dia tak berapa selesa lah. Pasal buku itu membahaskan pendapat-pendapat ulama daripada sekalian mazhab, dan membincangkan mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang tidak kuat, mana pendapat yang diasaskan oleh dalil yang sahih, mana pendapat yang diasaskan oleh dalil yang dhaif. Maka dia tidak digemari lah. Nampak? Tapi dia satu buku yang bagus, yang dirujuk oleh seluruh dunia. Nampak? Buku Nailil Awtar. Baik. Jadi kita tahulah mah dan perak tidak boleh digunakan sama sekali. Kemudian bekas orang kafir harus digunakan. Yajuz isti'mal awanil kuffar ma lam yastakhdimunaha fi najasah. Kata Wahid Salam Bali dalam bukunya, bukan Wahid Salam Bali, siapa tu? Musa Aiman, dalam syarah Hidayatul Mutanazzi, antara buku fiqh sunnah yang okey, juga menyatakan bekas-bekas orang kufar harus untuk kita menggunakannya, as long as kita tak tahu dia menggunakannya pada kenajisan. Tuan-tuan pergi berjalan rumah member atau seumpamanya, tak? Dia pun serve lah, dah tetamu datang, dia pun buat keluar air, masuk dalam cawan, bagi air, tak nak minum sampai sudah. Pasal apa? Warak, berjaga-jaga. Ataupun bawa air sendiri, kan? Awak tak payahlah serve saya dah bawa air sendiri ni. Kalau macam tu, jumpa kat luar, jangan jumpa kat rumah dia. Susah juga tuan-tuan. Sebab itu sebagai ulama kontemporari, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, walaupun adalah sebagai fatwa yang orang tak bersetuju, tapi ada setengah-setengah pendapat dia yang bagus lah, relevan, yang praktikal untuk orang yang hidup pada zaman ini. Sementara dalam dunia majmuk yang berbeza-beza agama, bangsa dan seumpamanya, dia panggil fiqhu at-ta'ayush, fiqh hidup dengan orang non-muslim. Tuan-tuan, orang yang hidup di barat, di Eropah, di US, hatta di New Zealand dan seumpamanya, kalau tak belajar fiqh dalam versi moden seumpama ini, dia belajar fiqh lama, habis, tak boleh nak pergi mana. Tak? Susahlah nak ta'ayush dengan orang yang beragama lain. Sedangkan Islam bukan macam tu. Hatta dalam konteks fiqh pun bukan macam tu. Nampak? Jadi bolehlah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW, sahabat ni bukan hanya duduk di Madinah. Ingat sahabat ni duduk Madinah belaka? Tak.
Keluar kan. Dan sebagai yang keluar, terutama bila dia pergi ke negara ataupun negeri orang-orang kufar. Mereka ni makan macam-macam, bukan makan benda yang haram dan yang tidak halal, sekadar haiwan-haiwan tu tidak, hatta babi dan anjing. Jadi macam mana? Dan antara nah yang jelas yang banyak ditulis oleh ulama fiqh dalam buku-buku fiqh mereka ialah hadis Bukhari, Muslim daripada Abi Sa'labah Al-Khushni ataupun Al-Khushani. Di mana dia tanya Nabi, hatta kalau tuan-tuan belajar dalam bab muamalah tu, bab perburuan, dia panggil babus said wal istiyad, bab perburuan, berburu tu. Kan macam mana nak buru ni? Nak sembelih ke tak sembelih ke, macam mana nak buat? Buru dengan anjing dan seumpamanya. Abu Sa'labah Al-Khushani antara hadis beliau yang banyak diguna pakai, di mana Nabi ajar macam mana cara nak berburu dengan anjing dan haiwan-haiwan liar yang lain, termasuk serigala atau seumpamanya. Jadi sama juga dalam konteks. Pasal Abi Sa'labah ni dia keluar. Dia pun tanya Nabi, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Afana akul fi aniyatihim. Itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sunan Abi Dawud ada tambahan, wahum ya'kuluma luhumal khinzir wa yashrabuna al-khamra. Dia kata, wahai Rasulullah, kami duduk ni di negara ahli kitab, dikatakan di Syam. Mereka ni boleh tak kami makan daripada bekas-bekas mereka? Boleh tak? Pasal ahli kitab, bukan makan benda halal belaka. Dalam Sunan Abi Dawud ada tambahan yang sahih. Kalau tambahan dhaif, syah lah, menyalahi dengan hadis-hadis sahih yang lain ni, dia okey. Mereka makan babi, dan mereka minum arak. Macam mana bekas-bekas mereka ni? Nampak? Dan hadis ni juga yang digunakan pakai oleh sebagai ulama yang kata babi tidak najis. Pasal sahabat tanya, macam mana bekas-bekas makanan orang-orang ahli kitab, di mana mereka makan benda tidak halal, dan of course mereka juga ada makan babi dan minum arak. Jadi macam mana nak buat? Apa jawab Nabi? Very simple. Nabi kata, illam tajidu ghairaha la ta'kulu fiha. Kalau ada bekas yang lain, kamu jangan makan dalam bekas itu. Itu wara. Mana kalau ada bekas lain, makanlah. Jangan guna bekas tu, gunalah bekas lain. Fa illam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Tapi kalau tidak ada bekas yang lain, Nabi kata kamu basuhlah dan kamu makanlah. Dan Nabi tak suruh samak bekas tu 7 kali. Walaupun sahabat kata dia makan babi. Nampak? Sebab itu hadis Huzaifah dalam versi Abi Dawud digunakan pakai oleh para ulama, dan ini dihuraikan Al-Fairuz Abadi dalam syarah Sunan Abi Dawud, namanya Aunul Ma'bud. Hadis ni digunakan pakai oleh para ulama, babi tak perlu samak 7 kali. Dan saya pernah sebut pendapat Al-Imam Nawawi yang kata babi macam haiwan yang lain. Antara yang digunakan dalilnya, antara dalil yang boleh digunakan hadis ni lah. Nampak? Maka dengan sebab hadis itu, ulama ada tiga keadaan lah. Pertama, kalau bekas tu kalau kita tak tahu dia guna pada najis ataupun tidak, kita pergi rumah orang kufar atau seumpamanya, dia serve kita dengan bekas-bekas makanan, kita tak tahu dia guna untuk najis ataupun tidak. Sebab kita kena tahu, bukan semua orang non-Muslim yang makan haiwan seumpama itu. Tengok non-Muslim makan babi semua ke? Ada yang tak makan. Jadi kalau kita tak pasti dia ni guna atau tak bekas ni, maka kita tidak perlu membasuhnya. Yang kedua, jika kita shot 50-50, aku rasa dia makan lah. Ataupun kita zon, kita rasa macam dia makan, maka digalakkan kita basuh. Tapi masih tak wajib, kerana masih dalam kategori yang tidak yakin kan. Tapi kalau kita yakin jiran kita ni makan babi hari-hari, kita pula pergi rumah dia nak serve kita, nampak? Maka kena basuh lah bekas itu. Tapi basuh sekali sahaja. Tapi of course lah dia nak serve kita, dia dah basuh, jadi tak timbul isu lah sebenarnya. Tak payahlah suruh dia pergi basuh balik bekas ni. Confirm lah dia nak serve kita, dia dah basuh kan? Jadi kalau kita nampak dia guna bekas tu dan bekas tu belum dibasuh, at that point of time, baru kita basuh. Very simple, tak? Dan tak perlu dipanjang-panjangkan. Macam dulu lah kan, banyak dah Dr. Zul pun dah keluar fatwa, Majlis Agama pun banyak dah keluar fatwa, hatta peringkat internasional pun dah keluar fatwa kan.
Mesin basuh automatik yang digunakan di public ni semua suci. Ada seorang hamba Allah ni masih nak mempertikaikan kali konon tak cukup 2 qaulah mazhab Syafi'i lah. Kan? Alih-alih membakirkan kemarahan, tuanku lah. Kan? Bukan tuanku sini, tuanku sana. Tapi dah tuanku belah sana pun marah, jadi tuanku sini pun ambil tindakan kepada beliau. Langsung dibuang jawatan daripada Majlis Agama Islam Selangor dan ditarik tauliahnya. Kalau dulu dia tarik tauliah orang, dia akhirnya ditarik tauliah dan tak boleh mengajar Selangor. Kok dia mengajar secara haram pun saya tak pastilah. Tapi saya ada tauliah, jangan cakap saya tak ada tauliah pula. Tapi jangan berlebih-lebihan, kan? Kenapa? Nak mempertahankan mazhab tidak kena pada tempatnya. Ada fatwa, cukup lah, kan? Nampak? Isyak ni kena berhenti dah ni, kena kompon nanti kan. Baik. Jadi bekal orang kafir ni very very clear, cukup jelas sama sekali. Especially kalau kita orang kata apa, deserve atau seumpamanya. Samalah juga tuan-tuan. Tuan-tuan pergi makan di hotel atau seumpamanya. Tuan-tuan ingat, ke semua hotel yang ada bintang, 5 bintang, 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, hok tak ada star. Tuan-tuan ingat semua hotel di Malaysia ni ada pensijilan halal ke? Saya pernah tengok di televisyen satu diskusi tentang pensijilan halal di hotel. Hotel-hotel di Malaysia hanya sebahagian sahaja yang ada pensijilan halal. Saya ingat not more than 70%. Jadi kalau tuan-tuan pergi hotel tu, ada tuan-tuan cek dia punya dekat dia punya banquet tu, tengok sijil halal dia ada. Saya makan hotel tak pernah pula saya tengok. Tapi kalau nak warak betul, cek tengok ada ke tak ada. Kan? Banyak hotel tak ada pensijilan halal. Saya ingat 30% yang tak ada. Jadi di situ timbul isu yang dia serve halal ataupun tidak. Kalau kita nak memperincikan lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi, dia dah ada pensijilan halal, maka tidak ada pertikaian lagi. Ini tak ada pensijilan halal. Nampak? Bagi kita yang nak jaga agama, sebaik-baiknya kita elakkan lah. Tapi dalam konteks biasa, kita boleh makan insya-Allah taala. As long as yang dia serve kita tu makanan yang halal, dan bekas tu pun kita tak nampak dia digunakan pada makanan yang haram. As long as kita tidak nampak, maka tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau tuan-tuan nak pilih yang ada sijil halal saja, that is good. Tapi kalau nak yalah, bila kita pergi makan hotel, tu tengok hotel kecil-kecil tu semua ada sijil halal ke? Tak ada. Jadi tak ada masalah. Apa? Sama kita makan restoran yang biasa ni pun belum tentu ada sijil halal pun. Al-aslu fil asya' at-taharah ma lam tasbu an-najasah. Kita berpegang dengan kaedah ini, tak ada masalah. Asal-asal perkara itu adalah suci, melainkan jika jelas kenajisannya. Rasa mah ada sijil halal ada. Ada. Nak kira sijil halal, restoran orang Islam pun kita tak boleh makan. Tak? Baik. Kemudian kulit haiwan, tulang, tanduk, rambutnya dan bulunya adalah suci. Ini saya ambil pendapat sebahagian para ulama, walaupun sebahagian yang lain tidak menyatakan sedemikian. Dia membahagi-bahagikan haiwan yang halal dimakan. Haiwan yang disembelih. Kesemua bahagian badannya adalah suci. Adapun haiwan yang tidak halal dimakan ataupun yang halal dimakan tetapi bangkai, maka dia tidak suci. Tapi sebagian ulama haiwan yang tidak halal dimakan ataupun yang bersifat bangkai ini, kulitnya jika disamuk maka dia suci. Adapun tulang, rambut atau seumpamanya, walaupun dia tidak halal dimakan, dia tidak najis jika ia bukan anjing dan babi. Itu pun anjing dan babi pun ada segelintir ulama antara dalam mazhab Maliki, Hanafi yang kata dia tetap tidak najis. Kerana isu rambut, isu tulang, ini dia berbeza kerana sebenarnya tidak ada nas yang melarang. Nampak? Kalau daripada bulu-bulu haiwan yang halal dimakan, kita beli penyapu bulu, kata bulu kambing, that is fine lah.
Boleh jadi kambing ni dia sembelih atau seumpamanya. Tapi boleh jadi tak sembelih juga. Ataupun bulu kuda ataupun bulu-bulu haiwan halal dia makan. Tapi haiwan-haiwan yang tidak halal dia makan, bulu dia tu kira macam mana, ataupun tulangnya. Majoriti kata dia tetap dikira bangkai. Tulang gajah umpamanya, tulang haiwan-haiwan, tulang ni tulang tulang biawak ke. Tapi kalau kulit biawak, kita pun tak tahu beli dompet kulit biawak ni sama ke tak sama. Lepas tu made of China pula tu. Baik tak payahlah, jangan beli ya. Nampak? Kerana haiwan-haiwan seumpama itu dia mesti disama. Pasal kulit ni dia berbeza sikit. Pasal dia ada nas yang jelas. Di mana kulit-kulit haiwan yang tidak halal dimakan ataupun yang halal dimakan tapi bangkai, dia wajib disama. Adapun bulu, tulang, dia tidak ada nas. Maka ulama sebahagiannya amat longgarlah dalam isu berkenaan. Sementara pula dalam Sahih Bukhari, Az-Zuhri menyatakan sebahagian salafus soleh menggunakan sikat daripada tulang adraktu nasa min salafil ulama yatamashatuna yatamashatuna biha wa yaddahinu yamtashituna biha wa yaddahinuna fiha. Qala fi azmil fil. Az-Zuhri kata sebahagian salafus soleh dia menggunakan sikat daripada tulang tulang elephant, tulang gajah. Dan mereka juga membuat minyak daripadanya. Jadi dikiaskan tulang haiwan-haiwan yang lain yang tidak halal dimakan. Jadi tulang ni dia tak ada nas. Jadi dia kekal di atas kesuciannya. Di atas prinsip hak tadilah. Adapun yang lain yang dinaskan, dia dikira sebagai najis, terutama kulit. Kulit tak boleh, dia mesti disama. Jadi kita nak kena fahamnya itu. Jadi bulu-bulu ni tuan-tuan, dia sebenarnya bukan satu isu yang besar, melainkan jika dia bulu babi ataupun anjing, kerana majoriti ulama menghukumkan ia sebagai najis. Itu kita elakkanlah. Kalau kita tahu beli beruh cat, memanglah cat tu kita tak sentuh kan, atau bulu tu. Tapi kadang-kadang kita bila kita guna takut tersentuh atau seumpamanya, elakkan. Kalau kita tahu dia bulu babi lah. Kalau bunyi tanyalah tokek tu beli berus tu, tokek ni bulu daripada mana ni? Ni babi ke apa? Kalau rajin nak tanyalah. Tapi kita beli tak pernah tanya pun. Pakai husnuzon je ya tak? Tapi kalau betul-betul dia bulu babi, tak boleh lah. Kalau boleh elakkan. Tapi ada pun bulu selain babi, walaupun dia bulu bangkai sekalipun, saya kira ada ulama yang mengharuskan. Itu juga yang difatwakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dan sebagainya lain lah. Jadi saya ingat isu itu tidak ada isu yang besar. Kerana bulu dah seumpamanya dia tidak ada nas secara jelas. Bukan tak secara jelas, memang tak ada nas. Kulit bangkai adalah suci jika disamak selain anjing dan babi. Ada juga segelintir ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki kata anjing dan babi kalau disamak dia tetap suci kerana dia berpegang dengan hadis umum samak. Tapi sekian majoriti kata kulit bangkai adalah najis lah, melainkan jika dia disamak. Nampak? Tak kisahlah bangkai apa saja. Kalau haiwan yang halal dimakan, jika dia disembelih maka tidak ada masalah. Kalau tidak halal dimakan, kalau dia mati ataupun haiwan yang tidak halal dimakan, kulit dia kena samak. Pasal kulit ni ada nah yang jelas. Di mana Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas, kullu ihabin idza dubira faqat tahura, ataupun ayyuma ihabin dubira faqat tahura. Setiap kulit yang disamak maka ia telah suci, kata Nabi SAW. Jadi kulit yang bangkai tadi ataupun haiwan yang tidak halal dimakan selain daripada anjing dan babi, dia mesti disamak, baru dia jadi suci. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fatwa lama dia kata kulit-kulit bangkai daripada haiwan yang halal dimakan, jika dia disamak dia tidak najis tapi tak boleh dimakan lah. Tapi fatwa dia yang baru, tapi tak diikuti lah oleh ulama-ulama Syafi'i yang muktamad. Imam Syafi'i kata kulit-kulit bangkai yang halal dimakan, kambing, lembu atau seumpamanya, jika telah disamak bukan sekadar boleh digunakan, malah boleh dimakan juga. Makan pun boleh. Kambing kita kena langgar, boom. Ataupun lembu kena langgar, bangkai lah kan. Ambil kulit dia sama-sama makan. Orang Jawa kulit lembu sedap. Favourite saya kulit lembu. Saya balik Sabak Benang, kulit lembu mesti saya beli. Tuan-tuan, sepaket RM22. Beli 2 paket RM50. Boleh lah 4 kali masak. Kulit lembu sedap kan.
tahu kulit lembu. Orang Kelantan tak pernah tahu kulit lembu boleh makan. Kebiasaannya orang Kelantan kulit lembu dia jemur-jemur, dia guna buat benda lain. Kalau nenek saya dulu buat jemur padi, kulit lembu. Bila saya jadi orang Selangor, baru saya tahu kulit lembu tu boleh makan. Sedap pula rupanya. Kedai depan tu ada kot, saya tak tahulah kot. Ada. Sedap kulit lembu. Nampak Imam Syafi'i, pasal apa dia kata boleh makan? Sebab Nabi kata suci. Suci boleh makan lah dia kata. Tapi yang di-standardkan tak boleh makan, hanya boleh digunakan saja ya. Baik. Dan Nabi SAW satu hari tengok orang bawa bangkai kambing. Juga dalam Sahih Muslim daripada Ibn Abbas, Nabi tengok mereka ni duk tarik bangkai kambing. Nabi pun tanya, kenapa tu? Dia kata kambing ni mati ya. Nabi kata ambil lah kulit dan manfaatkan ia. Nampak? Jadi walaupun dia bangkai tapi masih boleh diguna pakai, guna. Marah Nabi bisyatin tusuddiqa ala maulad Maimunah. Matat. Faqala Nabi sallallahu ala akhastum ihabaha fadabaktumuha fantafa'tum biha. Jadi bila Nabi tanya pasal apa tu, dia kata mati. Nabi kata ambil lah kulit. Kan samalah, munafaatkanlah. Jadi sahabat pun jawab, innaha maitah ya Rasulullah. Ini bangkai. Bangkai ni najis lah tu. Maka Nabi pun jawab, innama yutahhiruhul ma' wal quras. Nabi kata sucikanlah ia dengan air dan juga qaras ataupun quras. Dia sejenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk menyucikan kulit. Dan kulit ni samuk, jangan ingat bila sebut samuk ni tanah aja panjang. Samuk babi tu tanah. Kalau samuk bangkai, kulit dan seumpamanya, hanya menghilangkan kotoran dia menggunakan apa-apa bahan sekalipun tidak ada masalah. Cuma zaman dulu dia guna daun-daun kayu untuk nak menyucikan dia punya kotoran tu, lendir-lendir dan seumpamanya. Kalau hari ni ada chemical boleh. Hatta yang difatwakan termasuk oleh Qardawi, menyucikan najis anjing dan babi sekalipun, kalau ada chemical yang kuat yang boleh menyucikan, dia boleh menggantikan tanah. Tapi kalau ada tanah, sebaik-baiknya tanah lah. Tapi kalau nak guna chemical pun tidak ada masalah. Pasal najis ni, jika dia dihilangkan, maka that is fine. Tapi bukan sabun kita basuh pinggan tu, tidak. Dia mesti strong chemical yang boleh menyucikan. Betul tak? Babi masuk dalam surau kita ni kot, mana tahu dia ada berak apa gitu ini. Kalau yang berpegang babi tu najis lah. Ataupun anjing lah masuk, dia duduk kuncing berak dalam tempat kita ni kan. Kalau bilik besar ni tuan-tuan, nak ambil tanah, ambil air banyak tu. Tembak chemical, tembak air, alhamdulillah. Nampak? Tapi kalau kapek gini, kena tukar kapek baru lah. Macam masjid Sungai Anu, tukar kapek baru, baru kita sonok sikit. Ni kalau simen, kan. Kalau boleh ambil tanah, that is fine. Tapi kalau tidak ada tanah, chemical boleh menggantikannya. Hatta dalam konteks silam pun, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Muhazzab pun ada menyebutkan, hatta Al-Imam Abu Umar Al-Yamani dalam Al-Bayan pun ada menyebutkan, di mana ulama dalam hak haiwan menyucikan najis babi dan anjing, adakah semata-mata tanah ataupun tidak. Al-Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satu pendapat dia kata tanah kerana dinaskan oleh Nabi SAW. Satu pendapat lagi boleh apa-apa yang jika dia dikira menggantikan tanah. Dan mengikut kajian contemporary, sebahagian chemical dia punya kompartmen, dia punya konten dia tu boleh mewakili tanah. Dia ada macam-macam, saya pun tak tahulah magnesium ke apa kan. As long as dia boleh menyucikan, maka tidak ada masalah. Boleh tu, boleh berhenti pukul 9 tu, lajak tu, bahaya ni. Jadi insya-Allah taala ada satu bab lagi, digalakkan menutupi bekal-bekal makanan dan minuman. Itu hanya satu bab yang kecil saja. Insya-Allah taala. Ada soalan tak? Tak ada ya. Tak ada, kita semayang insya-Allah taala. Mudah-mudahan. Aku liqauli azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-As.